قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedua daripada 4 keimanan yang lemah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat, terjemahan daripada kitab Risalah Al-Mudzakarah karangan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada fasal penghalang dari perbuatan taat. 4 perkara yang menghalang kita daripada melakukan taat ibadat pada Allah Ta'ala ada 4. Itu yang terakhir kita tengok ialah kebodohan. Itu yang pertama sekali. Di belakang tu tuan-tuan, setiap satu tu ada huraian dia. Jadi saya baca yang depan ni. Yang keduanya ialah keimanan yang lemah. Yang ketiganya ialah angan-angan kosong. Yang keempat, memakan makanan haram dan syubhah. Dan insya-Allah kami akan menjelaskan tiap-tiap bahagian dari 4 perkara ini dengan penjelasan yang singkat yang akan menjadikan kita lebih berhati-hati atas keburukan dan rintangan-rintangan yang ditimbulkannya serta bagaimana cara membebaskan diri darinya. Semoga Allah memberi taufiknya. Huraian kepada yang pertama iaitu kebodohan. Itu saya sebut dah tuan-tuan. Bodoh di sini dia adalah terjemahan ataupun alih bahasa daripada perkataan al-jahlu. Jahil. Kita bagi dalam bahasa Melayu kita panggil jahil. Kalimah Arab tapi jadi Melayu dah, jahil. Jahil ni tak sama dengan Melayu kita bodoh. Bodoh ni boleh jadi kita terfikir bodoh ni maknanya budak tak cerdik. Orang yang akal dia kurang cerdik. Ada wayar putus kau panggil. Tu orang panggil budak bodoh. Sini ni bodoh bukan makna demikian. Sini ni maknanya jahil. Orang yang membiarkan diri dia berada dalam keadaan jahil. So, kejahilan itu adalah salah satu daripada perkara yang menghalang kita buat taat. Nak buat taat macam mana kita tak tahu apa benda yang perlu kita buat. Ataupun kita duduk atas muka dunia dalam keadaan kita tak mengaji, kita tak tahu apa benda kewajipan yang perlu kita buat. Boleh jadi ada orang semayang pun tidak. Bahkan kalau kita yang melazimi masjid semayang berjemaah ni, amalan-amalan lain yang banyak lagi lah yang kita berasa tak penting tu sebab kita tak ada ilmu tentang amalan tersebut. Sebab tu kita berasa tak penting. Mengaji kita berasa tak penting. Baca Quran kita berasa tak penting. Memang baca Quran tu sunat je. Satu je dalam Quran tu wajibnya Fatihah je. Baca tu sunat je. Tuan-tuan nak baca surah Baqarah boleh, tak nak baca pun tak apa. Yang penting yang wajibnya ialah Fatihah. Satu surah tu je yang wajib. Tapi bila kita ambil Quran, nak baca, Quran ni ialah kalam Allah. Bila kalam Allah, dia turun dengan cara baca dia tersendiri. So, cara baca yang paling tepat ialah cara baca yang diambil daripada baginda Nabi. Sahabat dengar daripada Nabi. So, di mana tempat Nabi panjang, di mana tempat Nabi pendek, di mana tempat Nabi dengung, di mana tempat Nabi tebal, dan di mana tempat Nabi nipis. Akhirnya keluarlah kaedah hukum tajwid.
Sebab tu hukum tajwid ni wajib belajar bila kita nak baca Quran. Kalau tuan-tuan tak nak baca Quran, tak apa, tak ada masalah. Sebab bacaan Quran saya sebut tadi, dia adalah sunat je. Kecuali Fatihah. Fatihah tu wajib lah. Sebab bacaan wajib dalam solat. Tapi kalau kita ambil Quran, kita baca Quran tanpa kita belajar tajwid, haram lah. Perbuatan kita. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mana tajwid? Cepat cara cepat, lambat cara lambat. Panjang qadar mat, 5 ke 6 ke 2 ke, cepat cara cepat, lambat cara lambat. Bacaan hadar cara hadar. Bacaan isba' cara isba'. Cuma mesti sama dengan bacaan itu turun. Sebab dia turun terus dengan bacaan. Bukannya turun, pandang-pandang kau lah Muhammad nak baca macam mana. Tak, dia turun terus dengan bacaan. Maknanya Jibril mengajar Nabi macam mana kalam Allah ini dibaca. So kalau di sini didengung, maknanya Nabi mengekalkan dengung. Nabi tak akan ubah. Kalau bacaan di sini dibaca dengan 5 ataupun diberi kelonggaran dengan 4, maknanya Nabi diperdengarkan dengan 4 dan 5. So kalau kita ambil Quran, baca tanpa ada ilmu, dia jatuh pada haram perbuatan kita. So kita tak sedar sebab apa? Sebab kita tak mengaji. Itu ya punca dia. Duduk dalam keadaan jahil. So bahasa tak perlu. Buka surat khabar bahasa Inggeris boleh baca. Semuka demi semuka baca. Buka Quran tak boleh baca. Daripada muda sampai ke tua tak boleh baca Quran. Duk baca qul huwallah, tak apalah, sunat je. Tapi bila baca qul huwallah, bila kita datang keinginan nak baca qul huwallah, walau qul huwallah, tak kena dengan makhraj huruf, jawab dia jatuh pada haram hukum dia. Ha sanggul kau dipanggil. Ha bulat tu lah. Ha bulat, ha sanggul tu tertukar dengan ha pedas. Dah jatuh kepada haram perbuatan kita sebab kita membiarkan diri kita berada dalam keadaan jahil, tak belajar. Lepas tu berapa ramai orang hari ni belajar Quran. Saya pernah sebut masjid Khalid bin Al-Walid dalam Semarak. Khalid bin Al-Walid ni, masjid Khalid bin Al-Walid ni macam-macam lah. Macam tak meriah dengan kuliah. Ada kadang-kadang saya pergi hujung-hujung minggu, ada juga malam yang ada kuliah. Tapi kebanyakan malam-malam minggu yang saya pergi, imam dia akan mengajar tajwid. Imam dia memang sedap-sedap lah. Suara pun sedap, tajwid pun sedap. Tapi bila imam duduk mengajar tajwid, tuan-tuan boleh tengok berapa orang je duduk. Yang betul-betul duduk kat depan nak belajar tajwid. Tak sampai 5 orang. Yang lain duduk jauh belakang. Tajwid ni musyafahah. Nabi musyafahah dengan Jibril. 2 cara je belajar tajwid ni. Sama ada Nabi baca, Jibril tegur, Jibril baca, Nabi follow. So Nabi melihat macam mana Jibril sebut. Macam mana Nabi baca, macam mana Jibril baca. Ataupun Nabi baca, Jibril memperbetulkan bacaan Nabi. Dan Nabi mengatakan, akulah orang yang paling fasih sebutan huruf dotnya. Macam mana sebutan dot? Dot tak boleh dieja dalam bahasa Melayu. Nak eja dot dalam bahasa Melayu, tak boleh eja dalam bahasa Melayu. Sebab tu penulisan dalam Rumi, Quran dalam Rumi, ada ulama mengatakan haram hukum dia sebab tak boleh nak tutur. Ada huruf Rumi yang tak boleh mewakili kalimah Arab tu. Tak boleh mewakili huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab. So nak dapat ketepatan tu kena tengok pada guru. Tak tengok pada guru. Macam contoh. Contoh apa? Contoh nun mati bertemu dengan ba. Macam mengajar tajwid lah pula. Contoh ni tuan-tuan ni, contoh kejahilan kita. Nun mati bertemu dengan ba. Mim ba'd. Tuan-tuan akan lihat di atas ada mim kecil. Ada mim kecil. So maknanya dia nak bagi tahu pada kita nun tersebut tak bunyi. Nun tu tak bunyi. Bunyinya ialah mim. Tapi macam mana nak baca? Musyafahah guru. Ada guru yang terus mim. Ada guru yang infitahu syafatain dulu.
Buka mulut dulu, baru masuk mim. Waktu saya mengaji dulu, Syekh Ma'mun bagi dia infitahu syafatain dulu. Mesti buka dulu mulut. Qadar mana? Dia kata qadar boleh muat sehelai kertas. Engkau tarik masuk boleh. Qadar besar mana tu kena tengok mulut guru. Lepas tu kalau tuan-tuan duk mengaji dengan Syekh Sudaisi dalam radio je, macam mana nak dapat tajwid? Ni kejahilan. Bila kita tak mengaji, kita tak tahu benda ni perlu ni. Sebab apa? Kita nak baca Quran. Kalau kita berasa kita tak nak baca Quran, tak apa, cukup dengan Fatihah. Tapi Fatihah nak kena musyafahah juga. Nak kena tengok sebut macam mana A dia. Ada orang A pun tak bunyi. Hamzah tu tak bunyi. Allahu Akbar. Mana bunyi Hamzah? Allahu Akbar. Mana Hamzah? Rukun di awal solat tu. Kalau intiqalat tak apa, di awal solat tu. Takbir mula-mula tu adalah rukun. Allahu Akbar. Kalau orang dah biasa Allahu Akbar, mana Hamzah? Tu kata tajwid, salah satu daripada ilmu yang wajib bila kita terjun dalam bidang dia. Kalau kita tak terjun dalam bidang bacaan, tak ada masalah. Adapun hadis tak apa. Adapun hadis dia adalah makna daripada Allah. Lepas tu perkataan Nabi tak perlu baca sebagaimana baca Quran. Adapun Quran ni dia mari macam mana? Dengan baca sekali dia datang. So kena ambil daripada guru kepada guru, guru pada guru sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya nak sebut contohnya bila kita ni jahil. Bila kita jahil, maka kita tak tahu apa benda yang perlu kita lakukan. Itu dipanggil kebodohan. Baik. Adapun kebodohan merupakan sumber dari segala keburukan. Penyebab dari berbagai macam bencana. Kebodohan berikut orang-orangnya termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allimun. Nabi kata dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unah. Mal'unah. Kita pun guna juga dalam bahasa Melayu mal'un. Kau ni mal'un betul. Tak, mal'un, mal'un. Ambil daripada ni mal'un. Mal'un ni daripada kalimah la'ana. La'ana. La'ana ni maksud dia, laknat ni apa maksud dia? Laknat ni ialah at-tardu mir rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Tu dipanggil laknat. So orang yang jauh daripada rahmat ni kasih sayang. Orang yang jauh daripada kasih maknanya orang yang dekat dengan murka. Tu mafhum dia. Mafhum mukhalafah, orang yang jauh dengan kasih sayang Allah maknanya orang itu dekat dengan murka. Sebab tu ada ulama mendefinisikan mal'unah ni dengan mabghudah. Mabghudah ataupun matrudah, orang yang dilaknati. So kata Allah Ta'ala, dunia ini adalah mal'unah. Mal'unah maknanya sesuatu yang dimurkai. Dengar dulu. Nanti akan dikecualikan. Bukan keseluruhan dunia secara mutlak. Umumnya hadis ni Nabi sebut dunia ni mal'unah. Maknanya bila mal'unah ni dia adalah sesuatu yang dimurkai. So bila kita ni duduk dengan yang dimurkai, akan dimurkai. Tuan-tuan tengok cerita Piramli. Keluarga 69. Masa Piramli balik mabuk. Tuan-tuan tengok? Tak tengok. Bagus tuan-tuan. Saya nak tanya cerita apa tuan-tuan ni? Tak tengok semua. Bidadari dari syurga? Tak tengok juga. Tengah main sekarang ni cerita ni. Aku berapa tahu? Tengok iklan dalam TV. Dalam keluarga 69 tu, kalau tuan-tuan ingat dah antara babak dia.
Piramli balik satu malam, dia mabuk. Ayah dia tahu lama dah, dia intip lama dah, so AR tompel. So tahu lama dah anak dia ni mabuk, last sekali dia halau. Ringkas ceritanya dia halau. Bila dia halau, dia nak pergi mana? Dia pergilah duduk rumah orang yang pernah dia tolong. Sepatutnya bayar sewa rumah, tak payah bayar sewa rumah. So maknanya Piramli ni pernah berbakti kepada tuan ni, orang ni. So orang ni pun bagilah tumpang duduk sekali. Nama apa? Pak Din ke apa? Tak ingat nama tuan-tuan gitu lah. Saya tengok Piramli ya tuan-tuan. Duduk dengan Pak Din. Malam tu Pak Din bawa lah. Sebab Piramli dah habis semua harta benda tak dibenarkan oleh ayah, dia ambil satu sen pun. So Pak Din ni bawa pergi keluar cari rezeki, cari duit lah tuan-tuan. Balik, rumah Pak Din di Palang. Tak dibenarkan masuk. Tiba-tiba datang ayah dia. Cerita Piramli pula tuan-tuan. Datang ayah dia. Pak Din cakap dengan ayah dia. Pak Din kata, saya bukan tak bayar sewa dia tu. Ni anak tuan yang tak benar apa, kata tak apalah, tak payah sewa, tak payah bayar lagi sewa sebab apa engkau ada keperluan yang lebih penting untuk bayar dan sebagainya. Ayah dia ni tuan-tuan, bukannya tak kesian pada Pak Din, tapi sebab Pak Din ni berkawan dengan anak dia yang mabrudah ni. Anak dia yang dia sedang marah, yang sedang dia benci, anak dia ni berkawan dengan anak dia yang dibenci. Dengan dia sekali dihalau keluar daripada situ. Last sekali pergi tidur kat taman, atas kursi kat taman dia. Ini maksud dia ad-dunya mal'unah. Contoh-contoh kita nak suruh tuan-tuan faham je. Nak suruh dekat dengan kita supaya nampak. Bila kita berkawan dengan orang yang tak betul, dengan kita kena. Macam dalam cerita pun tak ingat ada cerita tuan. James Bond tengok tak? Tak tengok tuan-tuan. Bagus tuan-tuan ni. Nak tanya cerita apa? Kung Fu tengok? Tak juga. Nak cerita, orang yang baik, kalau duduk dengan orang yang tak baik, boleh terkena tempias. Boleh terkena tempias. Di peringkat awal mungkin kita pun diheret sekali masuk. Dalam truk polis dan sebagainya. Lepas tu disiasat, barulah kita lepas. Cuma nak sebutnya, dalam masa yang sama, kita terjebak sama. Itu dunia mal'unah. Dunia ni secara keseluruhannya. Dalam hadis ni sebut mal'unah, dilaknati. Nanti ada perkataan Al-Imamul Qurtubi. Mal'unun ma fiha, kata Nabi. Terlaknatlah apa yang ada di dalamnya. Semua yang ada di dalam dunia ni dilaknati. Apa benda yang ada dalam dunia? Banyak. Segala keinginan syahwat kita. Daripada hartanya, daripada namanya, daripada pangkatnya, kedudukan, apa lagi, jawatan. Semua sekali itu adalah mal'un. Sesuatu yang dilaknati. Illa ni maknanya dia nak bagi tahu. Walaupun selepas daripada ni, yang dia sebut ni, kita buat di dunia. Tapi tak termasuk dalam dilaknati. Sebab tu kata Al-Imamul Qurtubi, jangan difahami hadis ini secara mutlak dunia tersebut dilaknat. Bahkan mana-mana yang menjauhkan kita daripada Allah, yang tu yang dilaknat. Mana-mana dunia yang membawa kita kepada Allah, yang tu tak dilaknat. Itu kata Imamul Qurtubi. Sebab ada hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kata, la tasubbud dunya, kata Abu Musa al-Ash'ari. Hadis marfu'. Jangan kamu sekali-kali mencaci dunia. Fa ni'ma matiyatul mu'min. Dunia ni adalah ibarat kenderaan seorang mukmin. Macam kita dalam bahasa Melayu, dunia ni apa? Jambatan ke akhirat. Gitu. Ad-dunya matiyatul mu'min. Di dunia inilah tempat kita nak buat kebaikan, di dunia inilah tempat kita nak menyelamatkan diri kita daripada kejahatan. Ni perkataan Abu Musa al-Ash'ari. Maka kata dia, wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba tu berkata la'anallahu dunya, dunia ini sesuatu yang dilaknati oleh Allah, maka dunia akan berkata
la'anallahu a'sana li rabbih, yang Allah Ta'ala laknati daripada kami, daripada kami dunia ni ialah mana-mana yang berbentuk maksiat kepada Tuhan, yang tu dunia kata yang dilaknati. Tu hadis Abu Musa al-Asy'ari. Nak sebutnya ialah Al-Imamul Qurtubi kata bukan keseluruhan dunia tu dilaknat, tapi tengok dunia menguntungkan akhirat ataupun tidak. Andai dunia yang kita ambil di tangan kita, di sekeliling kita, ada yang paling dekat dengan kita, anak beranak itu, menguntungkan dunia ataupun menguntungkan akhirat. Orang paling dekat dengan kita ialah isteri. Di bawah dia ada anak-anak berapa orang. Semua tu menguntungkan dunia ataupun menguntungkan akhirat. Kemudian di keliling kita ada rumah. Rumah tu untung dunia ke untung akhirat. Di sisi kita ada kunci. Kunci kereta ada. Kunci macam-macam jenis kunci ada. Kunci pejabat, jawatan ada pada kita. Nama ada pada kita. Semua tu menguntungkan dunia ke menguntung akhirat. Mana-mana yang menguntung akhirat tak termasuk dalam ni. Walaupun di dunia. Sebab kita memang dijadikan di dunia. Mana-mana yang tak menguntungkan akhirat, maka termasuk dalam ni. Maknanya, kita boleh berusaha cari jalan apa yang ada di kita ni supaya dia tak dilaknati. Cari jalan. Supaya apa? Barang-barang, harta benda yang ada pada kita tak menjadi sesuatu yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Takut harta banyak nanti dilaknati oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Jadi macam Qarun. Jadi macam Qarun, makin berharta kita, makin jauh dengan Allah Ta'ala, makin lupa pada Allah Ta'ala, makin engkar perintah Allah Ta'ala, makin diberi pangkat, maka makin jauh kita dengan Allah Ta'ala. Semua tu adalah mal'unah. Tapi kalau makin diberi jawatan, makin bermanfaat untuk agama. Tak ada masalah. Ambil setinggi mana jawatan pun tak apa. Tuan-tuan nak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Yang penting memberi manfaat pada agama. Maknanya menggunakan agama untuk manfaat ummah. Tak ada masalah. Ambil sebesar-besar mana jawatan pun. Tapi kalau tak memberi manfaat kepada agama ataupun menggunakan agama, jawab dia, itu di antara yang mal'unatun. Baik. Disebut sini illa zikrullah, kecuali ni maknanya perkataan selepas ni tak termasuk tak termasuk yang awal tu. Maknanya tak dilaknati. Satu dia kata zikrullah, zikir pada Allah Taala. Tuan-tuan duk berzikir kat mana? Kat dunia lah. Lepas daripada semayang tadi berzikir. Nanti balik rumah nanti sebelum tidur boleh jadi ada yang nak baca kahfi, ada yang nak baca al-mulk, ada yang nak berzikir lagi, nak baca doa itu, doa ini dan sebagainya. Kat mana buat tu? Kat dunia lah. Tapi termasuk tak dalam dilaknati? Tak termasuk. Zikrullah tak termasuk. Sebab apa? Sebab dia membawa kita makin dekat dengan Allah. Yang tak membawa kita makin dekat dengan Allah, yang tu dipanggil mal'un. Dilaknati. Baik. Wa alimun, orang alim tak termasuk dalam dilaknati. Wa alimun, kalau kita duduk di tempat orang alim, maka kita salah seorang daripada yang tidak dilaknati. Wa muta'allimun, kalau tak masuk yang alim, biar termasuk kita di sini, orang yang menuntut ilmu. Kita duduk atas muka dunia ni sebagai muta'allim, sebagai penuntut ilmu sepanjang hayat kita. Berjalan atas muka dunia, gilah ke mana pun kita bukan orang yang dilaknati oleh Allah. Untung jadi penuntut ilmu ni. Orang yang tak mengaji duduk dalam keadaan dilaknati. Tua-tua dah. Tapi perangai budak. Ramai gitu. Body tua, perangai budak. Body tua, beramal tak erti. Ada budak muda body dia, tapi ilmunya macam orang tua. Nak gitu. Body muda, berapa umur? Baru 19 tahun. Baru 20 tahun, tapi alim. Tapi berilmu. Nak gitu. Tak nak orang yang umur 70 tahun, tapi ilmu tak tahu benda.
ibadat tak tahu benda, buat dalam keadaan jahil gitu. Ini termasuk bodoh, menghalang kita daripada buat taat, buat amal ibadat. Kita berasa tak penting. Tuan-tuan boleh tengok hari Jumaat, boleh tengok macam-macam manusia ada. Bukan nak suruh hukum orang, tidak, tapi datang rasa belah simpati kita. Orang tua datang bertongkat dah, nak keluar cepat-cepat buat apa? Duk berkalut dengan orang muda nak pergi kerja. Boleh jadi dia sakit perut, kita husnuzan je. Orang tua jalan dengan tongkat, datang masjid lewat, keluar masjid awal. Buat apa tuan-tuan? Duduk masjid sampai asar. Nak balik makan nasi, tak puas lagi kau makan nasi, tanya dia. Gigi ada? Tak ada dah gigi. Gigi tak ada dah. Nak makan nasi sebanyak mana lagi? Orang muda, iyalah tak cukup sepinggan, 2 pinggan dia makan. Sebab apa? Sebab dia orang bekerja. Kita nak boleh puasa apa? Tasu'a, Ashura, 9, 10. Hari tu kan dia bersambung hari tu. 8, 9, 10, 11, 12 dia bersambung. Banyak tu. Sehari pun tak ambil. Tu dipanggil body tua, perangai budak dipanggil. Budak terus tanya, nak tak puasa? Kalau tidak Ramadan, tak dia. Ramadan sebab ramai-ramai orang pakat puasa belakang, member-member puasa, dia pun puasa lah walaupun darjah 1, darjah 2. Tapi cuba ajak dia puasa, mari kita puasa 10 Muharram, tak nak dia. Body tua, tapi perangai budak, tak nak gitu. Nak body muda, umur baru 20-an, tapi amal ibadatnya macam orang tua. Matang. Quran cantik, semayang cantik. Ni semayang dahsyat, Masya Allah. Makin sibuk saya tengok sahabat-sahabat. Makin sibuk buat apa? Properties kau. Ramai orang pakat ada buat properties. Boleh jadi masuk banyak. Tak tahu. Makin banyak buat properties. Semayang pun laju-laju. Kita semayang tak sempat habis Fatihah. Waktu berdiri, kita baca wasal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berhentilah juga kita nak menyawa. Tak sempat habis ihdinas siratal mustaqim rokok dah dia. La haula wala quwwata illa billah. Jahil tuan-tuan. Tak tahu nak bersembah macam mana lah pada Allah Taala sebab jahil. Sebab dia berasa aku semayang 4 rakaat selesai beres. Semayang dah tadi 4 rakaat. Tapi kalau orang duduk dalam keadaan berilmu, waktu tu paling sedap sekali. Waktu rokok tu paling sedap sekali. Oh, tu sedap sekali duduk lama waktu rokok. Waktu sujud tak, waktu sedap sekali duduk lama dalam sujud. Ni cerita semayang seorang ni. Sekali jadi imam rokok lama juga jenuh. Adapun semayang berjemaah, tuan-tuan jadi imam, ringkas-ringkaskanlah. Sebab belakang tu ramai orang tua yang sakit pinggang, sakit lutut, gaut dan sebagainya lah. Tu semua tu asbab daripada makan lah tu. Tapi tak puas juga, nak makan kambing juga. Lutut duk sakit dah, pinggang duk sakit dah, kepala pening dah. Nak makan juga supaya orang muda. Tu maknanya Allah Ta'ala suruh kita beralih dah tu. Beralih daripada perangai muda kepada perangai tua. Ada orang yang sampai peringkat, ada uban tak kepala aku, cabut buang supaya tak nampak. Mencabut uban ni hukum dia haram kalau tak ada apa-apa. Saja-saja cabut supaya apa? Tak nampak tua. Tu Allah Ta'ala sengaja buat mari tanda-tanda supaya nampak kita dah berada di penghujung dah. Gitu. Baik. Nak suruh baiki amal, nak suruh baiki ilmu. Baik, depan tu dia cerita bab ilmu. Tadi illa zikrullah. Zikrullah ni tak termasuk dalam yang dilaknati. Alim, orang yang alim tak termasuk dalam dilaknati. Wa muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Kita duduk situ tak apa dah. Duduk dalam keadaan mengaji tiap-tiap masa. Baik. Dan diriwayatkan innallaha lamma khalaqal jahla qala lahu aqbil fa adbar. Faqala lahu adbir fa aqbal. Faqala lahu izzati ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka wala aj'alannaka fi shirari khalqi. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan kebodohan, ia berkata kepadanya, kemarilah, ia pun pergi. Lalu Allah berkata kepadanya, pergilah, maka ia pun datang.
Allah berkata kepadanya, demi kemuliaanku, aku tidak pernah menciptakan sesuatu makhluk pun yang lebih aku benci daripada dirimu. Dan aku pasti akan menjadikanmu di kalangan makhlukku yang paling jahat. Nah, ini ketika Allah Ta'ala menjadikan jahil. Cuma hadis ni Allahu a'lam. Saya cari tak bertemu. Setakat saya cari tak bertemu. Boleh jadi ada. Yang adanya, yang pernah kita temu, ialah hadis berkenaan dengan penciptaan akal. Yang tu ada. Hadis Allah Ta'ala mula-mula menjadikan akal. Maka Allah Ta'ala kata, akbil fa'aqbala. Mari, maka dia pun mari. Allah Ta'ala suruh pergi, maka dia pun pergi. Maka Allah Ta'ala kata, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak aku jadikan makhluk yang paling mulia daripadamu. Itu akal. Tapi sini dia sebut al-jahal. Kalau tuan-tuan bertemu hadis al-jahal, tuan-tuan catatlah dalam kitab mana. Setakat ni tak temu tentang al-jahal ni. Tentang akal tu pun ulama-ulama duk khilaf juga. Ada yang kata maudhu', ada yang kata dhaif dan sebagainya lah. Baik. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, tidak ada musuh yang lebih berbahaya dari kebodohan, dan musuh seseorang adalah kebodohannya. Tidak ada musuh yang paling bahaya sekali ialah bodoh. Jahil. Dan musuh seseorang adalah kebodohannya. Wal mar'u aduwwun lima jahil. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Seseorang itu pasti dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Kita tengok hari ni, bukan orang jahil saja bergaduh. Orang agak apa? Orang yang berilmu, sama-sama orang berilmu bergaduh. Saya sebut contoh. Isu-isu yang dipertelingkahkan saban tahun lah. Tiap-tiap tahun isu sama dia. Masuk awal Muharram, isu tarikh Muharram. Dia kata Nabi bukan berhijrah di awal Muharram, Nabi berhijrah Rabiul Awal pula. Macamlah dia seorang tahu Nabi berhijrah di Rabiul Awal. Tak kepelik gitu tuan-tuan. Saya peliklah dengan orang-orang macam ni. Ada isu-isu khilafiyah yang lain lagi, banyak lagi dah. Punca berlaku khilafiyah ni banyak yang ulama senaraikan. Punca-punca berlaku. Kenapa keluar gini? Kenapa gini? Kenapa pendapat ni? Kenapa pendapat ni? Banyak. Kalau dalam Quran dan hadis, salah satu daripada punca berlaku khilaf di kalangan ulama ni ialah satunya dari sudut makna perkataan. Makna perkataan tu sendiri menyebabkan ulama jadi khilaf. Contoh perkataan quru, ma'ruf. Tuan-tuan tahu quru, ada ulama mengatakan quru ni maksud dia haid. Ada ulama kata quru ni maksud dia ialah suci. Perkataan tu sendiri dia membawa 2-3 makna maksud dia. Menyebabkan ada ulama kata ni cara kira dia. Yang ni kata begini pula. Khilaf di kalangan ulama. Satu. Yang kedua, ada khilaf yang berlaku, perbezaan yang berlaku kerana cara baca. Cara baca. Tuan-tuan kena tahu, Quran dan hadis ni dia sampai pada kita dalam keadaan tak ada baris, tak ada titik. Tu asal dia. Asal dia tak ada baris, tak ada titik. Quran dan juga hadis. Habis tu, yang tolong baca pada kita begini, sebut huruf ni, huruf gini, siapa? Ulama lah. Ulama lah yang menukilkan bacanya begini. Titiknya begini. Selepas daripada beberapa kurun. Abul Aswad Ad-Duali antara orang yang mengasaskannya. Ada hadis tuan-tuan, ada hadis. Zakatul janin, zakatu ummi. Ada ulama baca zakatul janin, zakata ummi. Macam mana baca beza-beza ni? Yang ni baca zakatul janin, zakatu ummi. Yang ni pula baca zakatul janin, zakata ummi. Siapa yang menetapkan baris ni? Dia kata Nabi lah. Dari sudut bahasa Arab, dua-dua boleh baca. Tu boleh, tahu boleh. Mu ada rekod kau Nabi baca macam mana?
Ada rekod tak? Zaman tu tak ada rekod. Zaman tu tak ada rekod. Nabi baca taqatu Taqatu tu ijtihad ulama. Sebab dari sudut bahasa boleh baca belaka. Nak baca tu boleh, nak baca ta boleh. Syafi'i kata kita baca tu. Zakatul janin, zakatu ummi. Hukum anak yang ada dalam janin tu serupa dengan mak dia. Mak dia bila kita sembelih mak dia, maka belah-belah perut tengok ada anak. Anak tu mati. Dengan sembelih mak, anak boleh makan. Tu zakatul janin, zakatu ummi. Ulama kata dak, kita kena baca Fatah. Zakatul janin zakata ummi. Maka keluar daripada situ, anak tu mesti buat serupa dengan mak. Kalau mak sembelih, maka keluar anak mati, tak boleh makan kecuali sempat sembelih anak. Tu beza pada bagi ulama khilaf. Mari kita hari ni, kalau kita pertahankan satu pendapat je, atas jahil kita. Atas jahil kita. Macam hari tu ada duk viral. Yang viral pun ustazah selebriti. Bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira. Dia kata salah bacaan Allahu Akbar kabira. Dia ambil daripada orang lain juga. Dia viral. Bacaan sebenarnya Allahu Akbaru kabira. Ra tu mesti berdammah. Allahu Akbaru kabira. Tu baru betul. Ulama bahas lama dah dua-dua boleh. Betul orang tak gaduh. Jangan mudah viral. Benda ni kita dapat. Benda ni betul. Aku dok buat tak betul. Kita terujuk sebab kita jahil. Orang alim tahu dah benda ni boleh dua-dua. Kita nak viral benda ni. Orang nak ramai duk baca begini ni. Kita jahil. Cuba viral. Dapat kepada orang berilmu. Dia pun tak erti lagi. Selebriti dah. Tu Allahu Akbar kabira dia sama dengan Jumu'ah. Dua-dua boleh. Tu ingat sudah mengaji lu Tok Guru Sadah. Jangan duk bergaduh. Dia kata dua-dua boleh baca. Ada jalan belakang. Sama tu tadi. Zakatul janin, zakatu ummi, zakata ummi. Dua-dua jalan tu boleh. Dari sudut nahu. Boleh belakang nak baca apa-apa. Daripada baca tu ulama khilaf hukum. Yang ni ambil kira mak je boleh makan anak. Yang ni kata tak boleh. Mak, anak. Tu yang bagi atas tadi tu. Tu dengan ta tu menunjukkan lain-lain. Mak sempat sembelih, mak boleh makan. Anak tak sempat sembelih, anak tak boleh makan. Cuma tidak qaul kita. Tidak qaul Syafi'i. Macam tuan-tuan datang ke surau, datang ke masjid hari Jumaat, hari raya, tuan-tuan pergi tengok ada orang semayang kaki tak letak. Kaki duduk berdiri waktu sujud. Waktu sujud kaki duduk berdiri. Kita pun mula lalulah intai. Siapa ni jahil ni? Mula lalu kita, usah lalu kita. Sebab apa? Kita duduk mengaji. Ngaji tak habis. Sebab tu kata ngaji berhabis. Ni mari sekejap keluar. Minta maaf. Mari sekejap, dengar sekejap. Tak sempat orang-orang. Boring yang ustaz tu duduk cerita. Kita balik lah. Balik tak sempat dengar habis. Kita tengok orang ni semayang. Kaki dia lipat tak betul ni. Sepatutnya kena lipat biar kena perut jari. Tiba-tiba dia lipat kena kuku. Tak pandai dia ni. Aku nak tegur. Siapa dia? Tengok dalam semayang tak khusyuk dah kita. Duk usah cari dah. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Tak pandai lagi semayang. Tua duduk beber dalam perut dia. Dalam keadaan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah dalam hati duduk beber. Siapa ni jahil tua kediri dah tak mengaji. Padahal dia tak mengaji. Kalau nak kira batu fake ni kena mengaji biar luas sikit. Baru tak jadi kerah kita. Kalau tidak kerah kita tengok orang buat lain daripada kita sikit kat mula salah lalu. Mengaji fake ni biar luas sikit. Dalam mazhab kita sendiri, jumhur ulama mengatakan sunat. Itu jumhur. Maknanya keseluruhan besar ulama mengatakan sunat. Antara Nawawi dengan Rafi'i pun Rafi'i kata sunat. Qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i sunat. Mengaji biar luas sikit.
Lepas tu kat nak guna mana ikut kita. Hari ni berasa tak nak letak nak kat kaki tinggi. Lepas tu nak suruh apa? Nak suruh orang tanya. Mana tak letak? Tak ada kerja juga itu. Dah time kita boleh letak, buat sempurna macam biasalah. Tu guna dia untuk bila kita tengok orang lain. Orang lain semayang gini, tak apa, sah lagi. Orang ni semayang gini, tak apa, sah lagi. Barulah tidak hukum, tak pandai, tak erti, jahil, gitu gini dan sebagainya. Walaupun dia memang betul-betul jahil, tapi maknanya kita masih ada jalan untuk takwil perbuatan dia. Gitu tuan-tuan. Isyak adik. Tak lagi. Kau subuh lah. Isyak dah ni 8.31 je isyak ni. Saya sebut contoh ni tuan-tuan. Contoh. Bukan di kalangan kita orang jahil ni bergaduh ni. Di kalangan agamawan kadang-kadang bergaduh. Isu-isu yang ni. Kadang-kadang kita tengok pun berasa tak kenanya duduk dalam keadaan kita sama-sama orang mengaji agama pun duk bergaduh isu-isu yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau boleh belapang dada lagi cantik. Kerana cakap elok-elok, guna bahasa elok-elok gitu. Tu baru betul dengan adab Islami. Baik. Celanya kebodohan, ni yang kata Sayyidina Ali, wal mar'u aduun ma jahil. Seseorang tu dia akan jadi musuh kepada apa yang dia tak tahu. Dia tengok sesuatu dalam keadaan dia tak tahu, mulalah dia menghukum. Supaya kita tak tahu benda tersebut betul ataupun tidak lagi, mulalah kita bisingnya. Bergaduhlah, mulalah kita marah bila tahu, malu diri sendiri. Bila kita reti. Baik. Celanya kebodohan itu telah diketahui baik secara akal maupun melalui riwayat-riwayat, hampir tidak ada yang tersembunyi dari seorang pun. Dan orang yang bodoh sudah pasti akan terjerumus dalam perbuatan meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Ya ni, orang yang tak cerdik, orang yang jahil pasti akan meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Kerana ia tidak mengetahui bagaimana cara melakukan ketaatan sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala, dan begitu pula terhadap perbuatan kemaksiatan seperti apa yang semestinya harus dihindari, dan tak seorang pun yang dapat keluar daripada gelapnya kebodohan melainkan dengan cahaya ilmu. Itu cahaya ilmu je boleh keluarkan kita. Contoh, saya ambil masalah. Contoh. Kalau kita katakanlah dia antara solat sunat ni, antara solat sunat yang kita buat ni, ada solat sunat yang mana yang dia ni terjadi solat tersebut dengan kita buat solat lain. Antaranya solat apa? Banyak solat tu. Antaranya solat tahiyatul masjid. Terhasilnya solat tahiyatul masjid dengan tuan-tuan masuk. Waktu tu ada duha, katakanlah tuan-tuan semayang duha, jadi tahiyatul masjid sekali. Waktu tu dah masuk waktu zuhur, tuan-tuan pun semayang sunat qabliyah zuhur, jadi tahiyatul masjid. Waktu tu orang dah mula semayang jemaah dah, tuan-tuan masuk semayang jemaah, masuk juga semayang tahiyatul masjid. Satu lagi, ambil contoh. Nak berhenti dah, nampak celik lain macam dah. Nak suruh mudah hidup dalam masyarakat. Satu lagi ialah semayang hajat. Semayang hajat ni ialah mana-mana semayang yang mengiringi doa hajat. Kalau tuan-tuan tengok ustaz mengajar pukul 9.22 tak berhenti lagi. Lepas daripada kuliah ustaz, tuan-tuan pun umum, lepas daripada ni kita nak semayang hajat. Jawab dia awal-awal lagi. Ustaz yang cerdik, dia akan semayang isyak, lepas isyak dia baca doa hajat. Semayang hajat tu. Dia kena mengaji lah. Dalam fiqh ni, ada solat-solat tu, saya sebut dua contoh ya. Ada solat-solat yang kita buat dengan solat lain, terjadi dia sekali. So, bila tengok ustaz tu lewat dah habis ni, ustaz bisik dengan ustaz. Lepas daripada semayang ni, ustaz baca doa hajat. Sebab ada orang yang berhajat. Makmum kena faham lah. Selagi makmum kata, tak semayang hajat untuk kita, tak nak bagi duit lah. Ataupun tak nak bagi jamuan, tarik balik nasi. Sudah gitu tuan-tuan. Makmum pun kena faham lah. Maknanya semayang hajat ni semayang yang boleh dimasukkan dalam semayang lain. Semayang hajat apa maksud dia? Semayang yang mengiringi doa hajat. Tuan-tuan, semayang sunat katakanlah. Semayang sunat ba'diyah ataupun qabliyah. Ba'diyah,
Lepas daripada ba'diyah, baca doa solat hajat. Tu maknanya solat hajat tu. Nak tunggu orang apa? Nak tunggu pakat kumpul balik. Lepas hari Jumaat, orang pakat nak pergi kerja semua dah. Kita nak, lepas daripada sembahyang Jumaat ni, kita nak kena sembahyang hajat ni untuk kemerdekaan, contoh. Tapi kalau tak buat gitu, marah pula. Tak ada dokumentasi. Nak kena hantar kepada kementerian itu, ini pula. Ni gambar, kita dah buat sembahyang hajat. Okey. Masjid ni tak buat. Di sembahyang Jumaat tu, dibaca doa hajat je. Tu orang tak erti. Cuma nak ceritanya, kalau kita tak tahu, kita akan musuh. Kenapa ni masjid ni tak sembahyang hajat ni? Semua masjid kena sembahyang ni. Imam situ seredik sikit. Dia tahu ni waktu ni tak sesuai dah. Sebab apa? Khutbah panjang tadi, orang nak masuk kerja dah pukul 2. Maka kita lepas daripada sembahyang Jumaat ni, kita doa sikit, doa hajat untuk kemerdekaan negara kita supaya Malaysia ni aman damai. Tu maknanya sembahyang Jumaat tu jadi dah sekali dalam tu sembahyang hajat. Gitu. Tu nak cerita ngaji baru kita tahu. Baik. Mana tadi? Nak bacalah. Sesungguhnya indah syair yang dikatakan oleh Syekh Ali bin Abi Bakar, al-jahlu narun. Dia terjemah je. Kebodohan bagikan api yang membakar agama seseorang. Al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriquhu. Itu asal dia. Sedangkan ilmu bagaikan air yang memadamkannya. Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha gitu. Oleh kerana itu, hendaknya lah engkau mempelajari ilmu yang Allah wajibkan bagimu untuk diketahui, sedangkan untuk lebih memperluas ilmu bukan merupakan kewajipanmu. Tengok cara dia ajar. Yang wajib kita mengaji ialah yang diperlukan oleh kita. Gitu. Macam orang kata, payahnya mengaji ilmu suluding, ilmu akidah. Yang payah tu fardu kifayah dah. Yang payah tu kam muttasil, kam munfasil. Tak nak mengaji sifat 20. Sebab apa? Dalam tu ada payah. Kam muttasil, kam munfasil. Nak faham kam tu apa benda dah. Muttasil, munfasil benda pula. Yang tu fardu kifayah. Tak yang ngaji yang tu. Yang kita ni cukup qadar untuk menggugurkan fardu ain je tadi kita mengaji akidah. Qadar mana? Kitab-kitab kecil cukup dah. Tak payah mengaji yang lebar-lebar. Supalah fake apa benda yang berkait dengan kita. Tasawuf apa benda yang berkait dengan kita. Yang seluah-luahnya bab mukasyafah tak perlu mengaji pun tak apa. Biar boleh kena sifat tak apa dah. Kena sifat-sifat mazmumah, kena sifat-sifat mahmudah. Okey tu. Lepas tu bab kasyaf, bab wilayah, bab apa musyahadah tak mengaji pun tak apa yang tu. Tu ada bab-bab yang jadi fardu ain, ada bab-bab yang jadi fardu kifayah. Sebab tu dia kata mudah je. Untuk memperluaskan ilmu bukan kewajipanmu, justru kewajipanmu adalah mempelajari ilmu akidah. Satu, yang mana keimananmu tidak akan sempurna tanpanya. Dan hendaknya engkau juga mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya agar engkau dapat menunaikan setiap apa yang Allah Ta'ala wajibkan bagimu dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Itu fake. Dan bagaimana cara untuk menghindar dari setiap perbuatan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Kerana hal ini merupakan suatu kewajipan yang harus segera dikerjakan tanpa ditunda-tunda lagi. Yang itu tasawuf ataupun akhlak. Malik bin Dinar pernah berkata, barang siapa yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Ini siapa-siapa yang mengaji untuk diri dia sendiri. Fal qalilu minhu yakfih. Dia kata, maka ilmu yang sedikit sudah mencukupi. Tapi kalau dia mengaji, wa man talabal ilma linnas, dan barang siapa yang menuntut ilmu untuk kepentingan manusia, maknanya dia nak ajar orang pula, maka fahawaijun nasi katsirah, sesungguhnya kepentingan manusia tu banyak. Jadi kalau kita nak mengaji untuk diri kita sendiri, tak banyak pun. Tapi kalau nak mengaji untuk mengajar pula, nak sampai pada orang pula, nak bimbing orang pula, kena mengaji banyak. Macam saya sebut tadi. Supaya kita tak bergaduh dengan orang, kita mengaji luas sikit. Sebab fake ni, kalau fake dia ada jalan keluar. Kok mana pun dia ada jalan keluar dia. Tu fake, dia tak macam akidah. Akidah tak ada jalan keluar, mesti 100% yakin. Tu akidah. Qadah tu dulu, satu, kebodohan ataupun kejahilan. Akan datang yang kedua, keimanan yang lemah dihurai.